Assalamualaikum semua, hai, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video ceramah kita pada kali ini kita sambung cerita Pewaris Keturunan part 555. Sebelum tu kita ingat balik part 4 hari tu yang mana dia diserang oleh Susumara. Lepas tu nenek dia berjaya juga tumpaskan ketua Susumara tu, dan semua yang datang dekat rumah dia orang, berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus Susumara pada masa tu, tinggallah satu Susumara yang dah culik Ella ni. Dan Susumara tu pun kena serang dengan rogon milik nenek dia. Dah tu Susumara tu sendiri, yang perempuan tu, mati juga. Okey, jadi part kali ni sambung ceritanya, tapi sambung cerita yang lain lah pula sebab yang tu kan dah mati. Jadi kali ni dia cerita masa dia dekat sekolah pula. Sudah sedia? Jom. Okey, katanya pada masa ni dia ada dekat sekolah. Jadi pada masa tu dia darjah 3 sebab ialah kan 9 tahun kan. Dan katanya masa dekat sekolah tu dia kurang menonjol sebab dia sendiri pun tak pandai sangat dalam mata pelajaran. Jadi dia bukanlah tergolong dalam budak-budak pandai macam tu lah kan. Nak dijadikan cerita, ada satu hari ni nenek dia bawa si Ella ni pergi jumpa dengan kawannya nenek ni. Cuma kawan nenek dia ni seorang lelaki tau. Dah tu Ella cakap kalau tengok je ke arah kawan nenek dia ni, memang nampak macam garang je tau. Dengan muka dia tu yang macam tak senyum, lepas tu macam bengis macam tu, matanya besar, dah tu keningnya tebal, misai dia pun tebal juga. Lepas tu lelaki ni pakai sigar dekat atas kepala. Sebenarnya saya tak tahu, saya rasa macam kau ni tak cerdiknya, bodoh betul kau ni kan. Sigar pun tak tahu macam tu kan. Sebab kalau sigar dalam bahasa Kelantan, itu maksudnya apa, tangga yang 3 segi tu tau, yang kalau kita nak baiki lampu tu naik tangga, mana sigar nak pergi baiki lampu macam tu tau. So saya fikir sigar atas kepala, faham tak bila ada tangga atas kepala? I'm so stupid. Lepas tu saya cubalah cari kan, sigar ni apa? Oh, sigar, rupanya sigar ni adalah tengkolok, tapi sama ada dalam bahasa dusun ataupun yang orang kadazan dusun tu pakai, macam gitulah. Katanya pakcik ni, kita boleh cakap pakcik lah kan, lelaki ni, dia tengok ke arah Ella ni pun, Ella rasa macam dia ni nak makan orang ke macam tu. Dia punya garang tu tau. Jadi sebenarnya nenek dia ni bawa Ella pergi jumpa dengan kawan dia yang lelaki tadi sebab nak bagi ilmu tau, sebab nak minta ilmu supaya si Ella ni jadi pandai sikit dalam pelajaran. Tapi Ella bagi amaran lah awal-awal dekat sini, katanya ilmu ni sangat bahaya sebab kalau tak jaga betul-betul, orang tu boleh jadi gila tau. So katanya jangan berani nak cuba-cuba, kalau tak nanti menyesal semua hidup. Jadi masa Ella dengan nenek dia tu sampai je dekat rumah lelaki tadi, pakcik tadi, jejak je kaki masuk dalam kawasan rumah lelaki tu, dia dah nampak dah penampakan yang pelik-pelik tau. Katanya banyak sangat hantu dekat kawasan rumah tu. Masa dia tengok tu boleh kata takut lah juga kan, nampak itu nampak ini kan. Tapi masa tu katanya dia berani lah sikit sebab nenek dia ada dengan dia. Jadi dia cakap dia nampak hantu yang tak ada kaki. Dah tu hantu yang biasa ada dekat atap rumah, dekat zinc rumah macam tu. Dan banyak lagi lah hantu-hantu lain yang dekat-dekat sekitar sana. Dah sampai dekat depan rumah tadi, pakcik tu pun pelawa lah dia masuk rumah, naik atas rumah kan. Jadi pakcik tu dia tengok je ke arah Ella ni, lepas tu dia pergi sentuh-sentuh kepala Ella macam tu. Dan tiba-tiba ada seekor ular tedung yang hitam sangat dan matanya ni merah, dengan keluarkan lidah ular dia tu bercabang macam tu kan. Dia keluarkan lidah dia, dan ular tu sendiri ada dekat atas bahu pakcik tu, dekat bahu sebelah kanan. Masa tu Ella terkejut lah kan. Dah tu Ella pun cakap lah, nenek saya takut lah ada ular tedung tu. Lepas tu nenek dia cuma menenangkan dia lah. Ya tak apa. Dah pakcik tadi pun tanyalah, cucu kau ni boleh nampak? Nenek dia pun jawab ya. Dah lelaki tadi pun cakap senang sikit kerja kalau macam ini. Tu nenek dia cuma tersenyum je lah. Dia yang macam bela-bela lagi kan, apa ini nak buat ni. Biasalah kan kalau orang tua dia bawa kita ke tempat-tempat macam tu, dia bukan nak explain semua benda pun. Tambah pula Ella ni baru je 9 tahun macam tu, lagilah tak cakap apa-apa kan. Jadi si anak ni terpaksalah turut je apa yang orang tua buat. Jadi dalam masa yang sama juga, mulut pakcik tadi dah tu kemak Hamid dah baca sesuatu macam tu. Dan barulah Ella ni faham, rupa-rupanya ular tu bukan ular biasa. Bukan ular secara fizikalnya ular, tapi ular gaib. Ya,
itu adalah ular peliharaan pakcik tu. Jadi katanya cuma orang tertentu je lah yang boleh nampak ular tu. Dan ular ni sendiri boleh dikatakan rogon yang pakcik tu pelihara. Macam tu lah lebih kurang. Tak lama lepas tu, pakcik tadi pegang tangan Ella ni. Lepas tu dia hidu tangan Ella. Masa pakcik tu buat macam tu, bulu roma Ella ni semuanya meremang tau. Lepas tu, ular yang ada dekat bahu pakcik tadi menjala pergi ke tangan Ella. Masa tu Ella cakap dia boleh rasa tahu yang ular tadi duk melingkar dekat tangan dia dan dia rasa geli sangat. Dah tu ular yang datang dekat tangan dia tadi, dengan perlahan-lahan ular tu pergi tenung muka dia tau. Time tu dia cuma fikir, alamak sudah, ni kalau kena patuk nanti tak pasal-pasal, sia-sia hidup kan. Dan tak lama lepas tu ular tadi pergi melingkar dekat leher Ella ni pula tau. Katanya pada masa tu Ella boleh dengar ular tu berdesir. Si macam tu kan. Sampailah satu masa ular tadi pergi balik dekat tuan dia. Dah tu pakcik tadi pun tak ada tangan. Dan ular tu dia macam keluarkan sesuatu tau daripada mulut dia. Jatuh dekat tangan pakcik tu. Katanya sesuatu tu dia macam biji tapi kali hitam macam tu lah. Lepas tu pakcik ni ulurkan biji yang hitam tadi. Katanya biji hitam tu dia semacam batu tapi dia berkilat. Dan lelaki tu bercakap, ni bagi dia telan. Bagi Ella tu telan lah biji apa yang bersinar tadi kan, dia berkilat tu. So nenek dia pun bagi tahu Ella, ambil ni, telan macam tu kan. Lepas tu Ella pun tak nak lah, dia cakap tak nak. Ella cakap kali ni dia tak nak dengar apa yang nenek dia cakap. Sebab dia dah nampak sendiri dah batu tu terkeluar daripada mulut ular tu tau. Dan dia rasa macam geli gila nak ambil batu tu, lepas tu nak kena telan lagi. Dah lah batu tu macam bercampur dengan air liur ular tu tau. So masa tu nenek dia dah marah-marah dah dekat Ella ni. Dan pakcik tadi cuma diam je lah. Tapi pakcik tu tengoklah ke arah nenek Ella. Kan nampak masa tu nenek dia macam marah kan. Lepas tu nenek dia cakap dengan tegas tau, Ella, makan ni. Ni untuk kebaikan kau juga. Tapi Ella dia tetap keras tau. Dia cakap, saya tak nak, saya geli lah. Macam tu. Dah lelaki tadi pun macam menyampuk lah kan. Lelaki tadi cakap, itulah susah kalau orang dah buka hijab ni, dia boleh nampak semua benda. Nenek dia lagilah marah macam ni kan. Lepas tu nenek dia cakap dengan suara yang tinggi lagi tau, Ella, saya cakap makan tu. Dan Ella bertegas. Dia kali ni dia memang nekat, dia tak nak dengar cakap nenek dia. Saya cakap tak nak. Lepas tu Ella tadi pun terus berdiri nak lari daripada situ kan. Tapi tiba-tiba je tangan nenek dia ni pergi capai tangan Ella. Lepas tu dia tarik Ella, duduk atas riba dia. Dan Ella cakap banyak betul tenaga nenek dia tau. Padahal nenek dia tu dah tua dah. Rambutnya pun dah semua beruban. Dan tak lama lepas tu lelaki tadi pun cakap, kata sebenarnya ilmu ni tak boleh nak paksa-paksa. Orang tu sendiri nak kena rela. Kalau tak nanti akan ada kesan sampingan. Macam tu lah. Dah nenek dia pun diam lah kan. Lepas tu dia gosok-gosok belakang Ella. Dan nenek dia pun keluarkan satu bungkus. Macam nak bagi upah semacam gitulah. Tanda cendera hati lah macam tu. Dia bagilah dekat lelaki tu. Lelaki tu pun ucap terima kasih. So diorang pun minta diri lah kan, nak balik dulu kan. Dalam masa diorang berjalan nak balik tu, Ella ni sempatlah pandang belakang. Lepas tu dia tengok ke arah pakcik tu dengan ular peliharaan pakcik tu. Dan dia nampak ular peliharaan pakcik tu telan balik benda yang dia dah keluarkan tadi, yang biji hitam bersinar-sinar tu. Ella ni cakap dia bersyukur sangat sebab dia tak ambil ilmu tu. Sebab dah ada dah orang sebelum ni, student lah, dia ambil ilmu ni tapi tak tahulah apa yang jadi masa dia belajar ilmu ni, ataupun dia terlangkap pantang ke apa, tak tahu apa yang jadi. Tiba-tiba je pelajar ni boleh jadi gila tau. So dia cakap jangan buat sesuatu tu yang last kali diri sendiri akan dapat rugi. Ada satu hari tu masa dia dekat dalam kelas, masa tu dah rehat tau. Jadi semua orang keluar rehat. Katanya dia seorang-seorang je lah dekat dalam kelas tu. Yelah, ingat balik dia pernah cakap yang dia dengan adik-beradik dia semua kena pulau. Sebab orang takut nak berkawan dengan diorang ni. Katanya kalau berkawan dengan dia, orang tu akan mati. Sebenarnya kalau orang tu buat jahat dengan dia, jadi orang tu mungkin akan dapat sakit atau mati macam tu lah. Jadi memang daripada kecil lagi dia kena pulau. Dia tak ada kawan. So pada masa tu, waktu rehat tu, dia tinggal seorang-seorang dekat dalam kelas. Lepas tu dia memang dah bawa bekal daripada rumah dah. So dia nak makan bekal tu lah dekat dalam kelas tu.
Masa dia tengah syok-syok makan tu, tiba-tiba je dia rasa kedua-dua pergelangan kaki dia ni macam terkena air batu tau. Rasa sejuk semacam. Dah tu, bila dia rasa sejuk semacam tadi, jantung dia ni tak cakap lah, dudap. Takut lah kan. Masa tu juga, katanya dia pegang sudu dia kuat-kuat. Lepas tu dah get ready dah nak lari ni. Tapi sempat lagi. Boleh pula dia terfikir nak pergi hintai dulu dekat bawah meja. Apa je yang ada di bawah meja kan. Lepas tu masa dia hintai je kat bawah meja tu, dia tengok ada satu lembaga ni tengah pegang kedua-dua pergelangan kaki dia tau. Tangan lembaga tu pula penuh dengan kudis dan juga nanah. Dan kuku dia panjang dan juga hitam. Lepas tu kepala lembaga tu macam bujur macam gitu. Dan telinganya pun panjang. Dan rambut lembaga tu berwarna putih. Jadi pada masa tu bila dia dah hintai dekat bawah meja tadi, lembaga tadi pun tengoklah ke arah dia kan, sambil-sambil senyum tau. Jadi sebab dia pergi hintai macam ni kat bawah meja tu, lembaga tadi ambil peluang tu pergi jelirkan lidah dia dan jilat muka Ella ni tau. Dah, apa lagi si Ella ni pun berteriak habis-habisan lah. Ella berteriak, tolong hantu. Lepas tu dia nak bangun tau. Dia nak bangun, nak lari daripada situ. Tapi tak boleh sebab pada masa ni kaki dia, kedua-dua kaki dia kena pegang dengan makhluk tu. Dah tak fikir panjang dah, si Ella ni tolak meja yang ada dekat depan dia ke depan. Lepas tu dia tarik kaki dia keluar dan pada masa tu lembaga tadi dah hilang dah. Sekali Ella ni tengok ke arah shilling kelas dia, rupa-rupanya lembaga tadi tengah merangkak dekat shilling sana sambil senyum dan tengok ke arah dia, seolah-olah macam mengejek macam itulah. Dah tu Ella tadi pun terus bangun, lari daripada situ, keluar daripada bilik tu, sampai tinggal semua makan-makanan dia ni tau. Padahal katanya dia makan tu tak habis separuh pun lagi, dah kena kacau. Ella ni cakap sebenarnya hantu tu dia tak boleh nak sentuh kita kalau kita tak nampak dia. Tapi kalau kita boleh nampak dia, dia boleh sentuh kita. Katanya macam itulah. Yelah, kalau kita tak nampak dia, kita hanya boleh rasa je kehadiran dia. Itu pun bagi orang yang sensitif lah. Kalau orang yang tak sensitif datang macam mana pun tak dapat nak merasanya. Jadi masa Ella dekat luar kelas tu, dia tengok-tengoklah ke arah belakang kan, sebab dia nak pastikan yang lembaga tu tak ikut dia. Nasib baiklah juga lembaga tu memang tak follow dia dah. Dan pada masa tu dia duduk je dekat luar kelas sana sambil-sambil menangis. Tak berani, memang tak berani langsung nak masuk ke dalam kelas tu. Sampailah habis waktu rehat, semua murid-murid pun masuk ke dalam kelas kan. Pada masa tu barulah dia berani masuk kelas. Tapi tempat duduk dia ni sebenarnya tempat duduk yang paling belakang. Dah tu menghadap dengan hutan lagi. Masa dia menangis tu, masa masuk dalam kelas pun dia macam menangis lagi kan, duduk di tempat duduk dia. Tapi tak ada siapa pun yang tegur dia, tak ada siapa pun yang tanya kenapa menangis tau. Kesian kan kalau orang kena pulau macam tu. Tak lama lepas tu masuklah seorang cikgu ni. Katanya cikgu ni cikgu perempuan, baik sangat. Lepas cikgu ni masuk, dia tengok je Ella menangis dekat belakang sana. Jadi cikgu tadi pun pergilah ke arah Ella. Lepas tu dia tanyalah Ella, kenapa menangis? Lepas tu Ella pun jawab, saya takut cikgu. Dan Ella cuma gelengkan kepala je. Sebab dia fikir kalau dia cerita pun belum tentu lagi cikgu ni faham. Belum tentu lagi cikgu ni percaya apa yang dia cerita. Sebab memang selalu sangat jadi macam tu. Setiap kali dia bagi tahu cikgu yang dia nampak penampakan ini, penampakan itu kan, cikgu-cikgu yang mendengar tu mesti ketawakan dia. Lepas tu Ella cakap, kalaulah dia boleh tunjuk dekat cikgu-cikgu tu semua apa yang dia nampak, dan cikgu tu pun nampak apa yang dia nampak, mesti diorang semua pun akan menangis. Lagipun dia masih budak masa tu, dan dia tak ada kawan. Yang kawan-kawan dia pun adik-beradik dia je. So dia rasa, kalau saya rasa macam kecewa sangat bila kita dah cerita tapi orang tu gelakkan kita tau. Sepatutnya cikgu-cikgu tu tak boleh lah nak gelakkan orang tu. Walaupun budak tu memang betul dia jenis berimajinasi. Tapi sebagai cikgu, dia patut respect apa yang budak tu nampak, apa yang budak tu ceritakan. Nak ceritakan satu-satu yang trauma dalam hidup kita ni bukan senang tau. Jadi orang yang mendengar tu tolonglah respect dengan orang yang bercerita tu. Jangan nak suka-suka, engkau ni itu pun takut lah, apalah. Kan, itulah susah nak jadi mak ayah ni. Tiba pula kan. Okey, lepas Ella cakap tak ada apa-apa lah macam tu kan, iling-iling kepala je. Jadi cikgu tadi pun pujuklah Ella ni. Dia cakap dah. Dia gosok-gosok belakang Ella macam tu. Ella pun cuma angguk-angguk kepalanya je lah. Tandanya yelah, faham lah kan. Dah tu Ella cakap,
kawan-kawan dia semua ni dengan cikgu dia pun nasib baiklah tak nampak apa yang dia nampak. Kalau tak, mesti dia orang semua pun ketakutan. Dah tu cikgu tadi pergilah duduk dekat tempat cikgu balikkan dekat depan sana. Pada masa tu, lembaga tadi datang lagi tau. Lembaga tadi pergi mengintip dekat tingkap sana dan lembaga tu tengok ke arah cikgu, tengok ke arah budak-budak yang ada dekat dalam kelas ni dan tengok ke arah Ella. Siap senyum-senyum lagi tau. Lepas dah tengok-tengok, cek kawasan, macam Kak Long kan, Kak Long cek kawasan jap. Dah cek kawasan semua, barulah lembaga tu pergi ke kelas lain pula. Sebab Ella ni nampak lembaga tu macam lari ke arah kelas lain. So masa tu Ella cakap badan dia semua dah menggigil dah sebab ketakutan. Tambah pula perut dia ni kelaparan tau. Dia baru je makan sikit tadi, tak sampai separuh pun lagi dah kena kacau. Jadi meranalah dia masa tu kejap. Jadi pada petang tu dia nak balik sekolah dah kan. Jadi pada masa ni dia berjalan dengan 2 orang abang dia. Dan katanya 2 orang lagi abangnya dah pun sekolah menengah. So kalau nak kira semua dia 5 beradik lah. 4 lelaki dan dia yang bongsu, dia yang perempuan. So masa dia berjalan balik ke rumah tu, dia heran tau. Tengok salah seorang abang dia ni senyap je, diam semacam. Padahal abang ketiga dia selalu suka nyakat. Ya, kuat sangat abang ketiga dia ni akan ejek dia, akan usik dia. Tapi pada hari tu abang dia ni, abang ketiga dia senyap je. Jadi Ella pun tanyalah abang ketiga dia ni kan, kau kenapa senyap je? Abang keempatnya pun jawab, entahlah, daripada tadi lagi dia diam je. Dalam masa yang sama, abang ketiga dia tadi diam juga. Tak cakap apa-apa, tak balas apa-apa. Dia cuma jalan je, follow, ikut balik rumah kan. Dah tu masa dia orang berjalan ni, abang yang keempat dia adalah gandeng bahu abang yang ketiga je ni. Yelah adik-beradik kan, letak tangan atas bahu macam tu. Lepas tu abang ketiga dia yang tak bercakap tadi pergi tolak abang yang keempatnya ni. Katanya marah betul abang ketiga dia bila abang yang keempatnya ni letak tangan atas bahu. Padahal itu macam biasalah yang diorang lakukan. Dalam masa yang sama juga, Ella ni pun ceritalah yang dia jumpa dengan Rogon dekat dalam kelas tu kan, yang lembaga pegang kaki dia tadi. Dan abang-abang dia yang mendengar ni cuma diam je lah. Sampailah diorang kat rumah sana. Daripada jauh lagi, ayah dia ni dah perhatikan diorang dah. Tapi dia perasan ayah dia ni lagi banyak perhatikan abang ketiga dia ni tau. Yelah pandangan ayah dia kepada abang ketiga dia ni macam semacam je. Jadi diorang macam buat-buat biasa je. Naik atas rumah, lepas tu saling-saling pakaian semua. Dan dalam masa yang sama, ayah dia tadi yang tengah buat kerja dekat bawah rumah sana, dia berhenti buat kerja. Dah tu ayah dia masuk dalam rumah dan panggil diorang bertiga ni tau. Bila dah 3 anak dia berkumpul tadi, masa tu ayah dia ni pegang abang ketiga dia dan tanya macam ni, siapa nama kau? Ella dengan abang keempatnya ni macam saling berpandangan lah kan, heran terus diorang ni. Lepas tu ayah dia tadi goncang-goncangkan badan abang ketiga dia. Lepas tu tanya, siapa nama kau? Rupa-rupanya abang ketiga dia ni dah kena rasuk dah. Ada sesuatu dah masuk dalam badan abang ketiga dia. Dah tu ayah dia tadi pun tak tinggal diam lah kan. Dia pergi ambil minyak. Katanya minyak tu minyak yang bau, yang dia tak menyenangkan tu. Dia ambil minyak tu, lepas tu dia sapu-sapu dekat bahagian kepala abang ketiganya ni. Tak semena-mena abang ketiga dia berteriak tau, menjerit dekat situ. Ayah dia pun apalagi marah lah kan. Dia cakap, aku tanya kau, siapa nama kau? Masa ni abang ketiga dia mula bersuara. Abang ketiga dia cakap macam ni, jangan nak sibuk. Ayah dia pun jawab, yang kau kacau ni anak aku. Masa tu suara abang ketiga dia ni bertukar tau. Bertukar menjadi suara seorang perempuan. Dia mengilai, ha macam tu kan. Lepas tu dia cakap, anak engkau ni yang cari pasal dengan aku. Tak lama lepas tu mama dia pun masuk ke dalam rumah. Mama dia pun macam panik lah kan, apa yang berlaku. Bila mama dia tengok anak ketiga dia tadi dalam keadaan tak sedar macam tu, dia fahamlah yang anak dia ni dalam kerasukan. So mama dia pun pergi berlari dekat dia orang ni, duduk dekat Ella dan juga abang keempat itu. Cuma masa tu mama dia tanya jugalah ayahnya sebab nak dapatkan kepastian, ni kenapa ni macam tu kan. Lepas tu ayahnya cakap ada rogon yang masuk ke dalam badan anak dia. Tak lama lepas tu ayah dia ni mula bertindak kasar tau. Dia pergi tarik rambut abang ketiga dia tu, baringkan dia dekat atas satu kain kuning. Dah tu ayah dia terkumat kamit baca sesuatu. Masa ni juga abang dia tadi menjerit sekuat-kuatnya. Sampaikan ayam dan juga anjing yang ada dekat kawasan situ semuanya berbunyi bising. Ella yang nampak keadaan abangnya macam gitu, dia dah dalam keadaan ketakutan dah. Dan pada masa tu ayah dia pergi ambil bujak milik dia. Lepas tu dia bersilat
mengelilingi kain kuning tadi. Tak lama lepas tu, Ella ni nampak ada seorang perempuan yang pakai baju putih keluar daripada badan abang ketiga dia. Cuma perempuan tu tak keluar terus semua tau. Tapi dia keluar macam separuh badan macam tu je. Rupa perempuan tu cantik sangat, rambutnya panjang, dah tu giginya ni tajam-tajam dan telinganya besar. Katanya perempuan ni nampak macam orang tapi bukan orang. Dah lembaga tadi pun bagi tahulah kan. Tapi dengan nada yang marah lah. Dia cakap, diorang ni dah rosakkan rumah kami. Ayah dia pun marah balik. Tapi kau tak ada hak nak kacau anak aku. Lembaga tu insist tau. Dia cakap apa? Tapi aku boleh tinggal dalam badan anak kau. Sebenarnya pada hari itu, abang ketiga dia ni dengan beberapa orang lagi kawannya pergi main-main dekat belakang sekolah. Dan dekat belakang sekolah tu macam ada satu tasik ni tau. Jadi abang dia ni pergi rosakkan bunga teratai yang ada dekat tasik tu. Bunga teratai dekat tasik tu katanya besar-besar, lepas tu dia cantik lagi. Tapi abang dan juga kawan-kawan dia ni pergi lastik bunga teratai tu semua. So lembaga yang masuk ke dalam badan abang dia ni adalah ketua dan juga penjaga kepada tasik tu. Datuk Ella cakap kalau masuk hutan, semua tumbuhan yang kita nampak cantik tu semuanya berpenghuni. So bila masuk hutan, jangan suka-suka nak kacau apa bunga itulah, bunga inilah. Kan kita pernah kan cerita dia pergi daki bukit kat Kelantan tu. Bukan bukit tapi gunung kat Kelantan tu. Kalau tak silap Gunung Stone. Yang dia daki bukit tu. Lepas tu dia nampak ada satu bunga ni yang sangat cantik. Lepas tu dia pergi ambil bunga tu. Kan dia kena kacau. Dan katanya bunga tu setiap krik. Saya dah lupa. Tapi setiap malam-malam tentulah dia akan mengeluarkan bau wangi. Dan jangka masa untuk dia keluarkan bau wangi tu sangat lama. So memang rare lah. Sampai saya sendiri pun tanya abah saya tau, ada ke bunga yang macam tu? Tanya orang-orang yang macam agak-agak tahulah kan, ada ke bunga macam tu? Sebab kita tak tahu nama bunga tu bunga apa. Dan bunga tu betul-betul bunga secara fizikal ataupun bunga gaib yang macam tiba-tiba muncul macam tu kan. Tak tahulah sampai sekarang ni pun macam jadi persoalan, jadi tanda tanya. Bagi saya lah. Jadi katanya bukan semua tumbuhan yang cantik dalam hutan tu macam ada penghuni macam tu. Tapi kebanyakannya ada yang menjaga, ada yang menghuni ataupun tu rumah diorang, lebih kurang lah. Dah tu Ella ni cakap kira lembaga yang masuk ke dalam badan abang dia ni boleh kira bukanlah jahat sangat. Yelah sebab boleh lagi dia bawa berunding kan, boleh bawa bincang. Jadi pada masa tu ayah dia ni minta maaf dengan lembaga ni dan diorang semua pergi ke tasik dekat belakang sekolah sana, pergi bersihkan tempat tu. Sebab katanya itu adalah permintaan daripada lembaga ni. Dah tu diorang keluarkan bunga-bunga yang dah rosak yang ada dekat dalam tasik tu. Yelah kan kena lastik, lepas tu terkeluar lah kan dia punya kelopak ke apa. So dia ambil bunga-bunga yang dah rosak tu, keluarkan daripada tasik. Dan abang ketiga dia ni nak kena mandi dengan bunga yang diorang dah kumpulkan tu. Katanya 3 hari jugalah abang dia ni sakit. Lepas abang dia ni dah sembuh dah, ayah dia tadi bawa balik diorang satu keluarga pergi ke tasik tu. Yelah sebab ayah dia nak abang ketiga dia ni pergi minta maaf dengan ketua dan juga penduduk dekat tasik tu. Dan pada masa diorang sampai je dekat tasik tadi, diorang tengok pokok bunga teratai dekat kolam tu dah penuh balik tau. Padahal baru 3 ke 4 hari macam tu, ayah dia ni dengan diorang semua pergi bersihkan tasik tu. So macam magic lah kan dekat situ kan. Lepas abang dia dah minta maaf dekat semua penduduk kat situ, barulah diorang ni semua balik. To be continue. Okay, hari tu kan saya ada buat part 1, part 2, part 3 juga kan, yang cerita dihantui jiran mati beranak, macam itu dia punya tajuk. Jadi part tu macam yelah agak berulang-ulang lah sikit dia punya scene setiap malam tu. That's why lah ada yang komen, boring lah benda sama je macam tu kan. Tapi saya rasa cerita kali ni tak boring kan, sebab setiap cerita, setiap episod tu lain-lain dia punya gangguannya. So saya baca pun macam teruja lah, nak tahu lagi apa yang jadi lagi. Kalau nak tahu, tunggulah video seterusnya nanti. Nampak tak kat situ? Nampak tak? Mancing. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.